Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, kita dapat bersekaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat prospektus IPO syarikat-syarikat yang bakal didagangkan di Bursa Malaysia. Okey, dan untuk hari ini insya-Allah kita akan go through satu lagi syarikat yang telah dikeluarkan prospektus exposure-nya, iaitu syarikat Sengfong Holding Berhad. Okey, so kita nak lihat apakah perniagaan yang dijalankan oleh syarikat ini, bisnes apakah yang mereka terlibat, berapakah in term of dia punya revenue, profit and beberapa lagi perkara berkenaan dengan dia punya listing. Okay, so seperti biasa sebelum kita bermula, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kaum keluarga dan juga sahabat anda, sama ada di Facebook anda, ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram channel. Okay, so supaya lebih ramai yang dapat join insyaAllah. Dan seperti biasa, sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, komen dengar, dan sekiranya boleh nampak skrin saya dengan jelas, boleh komen nampak. Okay, dan in the meantime, saya test dulu saya punya device. Okay, so from my side, insyaAllah semuanya okay. Mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada yang join sesi pada hari ini, dan jutaan terima kasih. Thank you so much kepada anda yang dah kongsikan video ini. InsyaAllah hari ini tajuk kita adalah berkenaan dengan prospektus IPO syarikat yang dikeluarkan oleh Sengfong Holding Berhad. Okay, untuk kita melihat apakah perkara-perkara yang ada di dalam prospektus IPO syarikat ini. Okay, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay, dan sekiranya anda memerlukan nasihat pelaburan yang profesional, dapatkan daripada mereka yang berlesen dan berautoriti. Alright. Sebagai introduction juga, mungkin ada yang first time jumpa saya, so izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering, dan currently untuk professional qualifications saya memiliki syariah registered financial planner bersama dengan MFPC, dan dua jenis license currently holding adalah FEMR melalui SIDC dan juga unit trust license daripada FIMM. Currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor atau TSI Group, sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual, dan pada masa yang sama sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Dan alhamdulillah, antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai million dollar producer, sebagai top producer TSI Group bagi kategori MR, dan juga sebagai top producer bagi dua jenis kategori, iaitu PMA dan juga PMAT, untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Alhamdulillah. Okay, itu sedikit pengenalan saya. Okay, so kita go straight into the prospectus IPO syarikat Sengfong Holding. Jika anda lihat di laman web Securities Commission on the prospectus exposure, anda boleh nampak dekat sini ada beberapa prospectus exposure yang telah dilistedkan di sini. Radium dan Umedic kita dah go through sebelum ini, dan hari ini kita akan go through Sengfong Holding. Okay, so syarikat principal advisor bagi Sengfong Holding adalah Hon Leong Investment Bank Berhad. Tarikh date of exposure diletakkan untuk orang ramai adalah pada 29 November tahun 2021, dan nature of transaction IPO ini bakal didagangkan di mana? Di main market. Okay, pasaran utama. So anda boleh klik kat sini Sengfong Holding. So dia keluar macam ni, anda go kat bawah ni. Okay, anda nak download dia punya prospectus. Kalau nak download semua, pergi kat bawah sekali, download prospectus in single file. So anda klik kat sini, okay, dia akan keluar dia punya prospectus. Alright. So ini muka depan prospectus IPO Sengfong Holding. So kita nak lihat hari ni apakah perkara-perkara yang ada dimention di dalam prospectus ini. Tetapi ada dua benda yang kita takkan jumpa. Okay, iaitu yang pertama, dia punya price, okay, masih belum dikonfirmkan lagi, dan yang kedua on the date of listing, masih belum dikeluarkan juga bilakah the exact date untuk listing syarikat Sengfong Holding. Okay, so just kita nak tengok apakah bisnes yang dilakukan, apakah tujuan IPO,
dan juga in term of financial backgrounds ataupun financial highlight bagi 3 tahun, bagaimana prestasinya dan what are the prospect yang itu kita akan lihat pada bahagian independent market researcher, apakah prospek bagi sektor syarikat ini. Okay, so itu antara perkara yang kita akan go through hari ini. Alright, so ini muka depannya Sangfong Holding, logonya sekali di sini SFH. Okay, Sangfong Holding SFH. Tujuan untuk prospectus, okay, this one untuk initial public offering, IPO bagi 160,874,300 ordinary shares. Okay, ini jumlah saham yang ditawarkan 160 juta untuk syarikat Sangfong bagi main market, di main market. So price masih belum confirm, dan juga date of listing juga belum di-confirmkan lagi. Pecahannya untuk Malaysian Public 25 juta, 16 juta untuk eligible directors, employees dan juga business associates. Kemudian 64 juta untuk private placement melalui MITI. Okay, so nampaknya dekat MITI kat sini. Cuma sekarang belum ada lagi lah. Saya last check dalam website MITI belum dibuka lagi. Dan untuk EIPO juga belum dibuka lagi. Okay. Dan lagi satu 53 juta untuk private placement bagi institutional dan juga selected investor. Ini nama advisor, principal dan writer Hong Leong Investment Bank. Okay, so prospectus ni 6 bulan valid. So kita tengok nanti sama ada updated ataupun dia boleh selesaikan dalam masa 6 bulan ni. So tujuan saya buat ni adalah untuk kita prepare, sebab dalam setahun tu akan ada banyak IPO. So kita mungkin taklah ada banyak sangat modal semua IPO kita nak masuk. So kita dah boleh watchlist kan IPO. Sebelum ni mungkin kita watchlist kan counter yang dah listed, but now kita dah watchlist kan what are the IPO yang kita rasa berpotensi dan kita interested. So sebab ada banyak berpuluh, 20 lebih I think targetnya untuk tahun 2022 ada 20 lebih. So bukan semualah yang kita nak masuk, dan juga kita nak screen juga mana yang syariah dan juga mana yang kita favor dan sebagainya. Okay, so kita dah boleh siap-siap awal-awal dan kita boleh prepare duit siap-siap. Okay, so nanti tak adalah alasan bulat tak adalah terguna beli counter lain lah sebagainya. So prepare siap-siap allocation untuk IPO. So game IPO ada, local stock ada allocation, global stock pun kita ada allocation. So mana lagi tak boleh masuk? Crypto pun ada, boleh crypto yang melalui platform yang diluluskan oleh Securities Commission. Alright, kita go straight into business dia. Okay, the bit background berkenaan dengan company ni. Page ke-21 on the corporate directory. Board of director dia, nama dia, designation mereka, nationality dimention kat sini, juga address. Kemudian committee members setiap division ataupun komitinya. Page ke-23 company secretary, COSEC, registered office. Okay, di mana syarikat ini didaftarkan? Didaftarkan di Jalan Bakri di Muar. Sebut kena betul Muar. Okay, so Muar. Ini syarikatnya di Muar, Johor. Head office sama di Jalan Bakri. Okay, cuma addressnya nampak berbeza. Yang ni nombor 7 first floor Jalan Pesta. Yang ini nombor 12 tingkat bawah Taman Seri Jeram Jalan, tapi sama di Jalan Bakri di Muar, Johor. Okay, so nampaknya syarikat dari Muar yang bakal didagangkan ini. So ini adalah web dia dan juga email untuk inquiry. Principal advisor adalah Hong Leong Investment, auditor dia Crow Malaysia PLT, legal advisor, kemudian independent market researcher daripada Smith Zender, dan issuing house and share registrar Trico, listing di main market. Status syariah I think masih belum dikonfirmkan lagi. Sama ada dah keluar ke belum, nanti kita check lah sebelum kita nak apply tu. Check siap-siap last updated version daripada antaranya SAC lah, kalau dia sempat dikeluarkan SAC, Syariah Advisory Council daripada Securities Commission. Alright, so page ke-26 on the prospectus summary. Ni bahagian summary bagi prospectus ini. Daripada segi yang pertama, dia bagi details untuk kategori listing, siapakah yang entitled. So nampak kat sini banyak untuk bumi juga. Okay, so bagi retail Malaysia Public via balloting, ini untuk EIPO, Bumi Putra 2.5%,
Nan Bumi 2.5 so samalah 2.5 2.5. Untuk eligible person 3.1%. Manakala untuk institutional offering melalui Bumi Putra Investor approved by MITI 12.5, which is quite standard untuk MITI 12.5%. Ada institutional and selected investor 10.4%. So untuk Bumi ada dua, 12.5 melalui MITI dan juga untuk opening open for public 2.5. So total ada 15%. So MITI of course lebih banyak lah daripada public offering, 12.5. So total semua yang ditawarkan 31% untuk public dan juga untuk institutional offering. So ni total dia 160 juta. Kemudian on the business, kita dah lihat apakah perniagaan yang dijalankan oleh syarikat Seng Phong ni. Our company was incorporated in Malaysia under Act the company Seng Phong Holding. Dia tukar nama pada September 2021. We completed the acquisition which resulted in SFT becoming our wholly owned subsidiaries and STG become our wholly owned indirect subsidiaries, followed by the share splits. So ada banyak benda, acquisition, kemudian ada pertukaran daripada segi nama syarikat dan juga ada share split kat situ. So subsidiary sekarang ni SFT dan juga STG. Untuk SFT, investment holding and trading of various graded natural rubber. Untuk STG, processing and sales of natural rubber, various graded, principally SMR grade and premium grade block rubber. So keyword dekat sini apa? Rubber. Dia terlibat dalam industri ataupun sektor getah. Getah jenis apa? Dia ada dua, SMR grade dan juga premium grade block rubber. So nak tahu rubber ni digunakan untuk apa? Stay tune hingga habis sebab dia ada dijelaskan di dalam prospectus ini. Sebab getah ni banyak lah. Ada yang buat glove, ada yang buat tayar, ada yang buat bahan-bahan lain. So kita nak tengok syarikat ni dia buat glove ke? Buat apa? Alright, so dekat sini just a summary. Cuma I think better kita go straight bahagian yang lebih details untuk company ni sebab kita nak faham betul-betul background dia, in term of history dia, dan juga milestone sedikit dan juga in the future apa yang dia nak buat. Alright, so page ke-97 berkenaan dengan business overview, bahagian history and milestone. Dekat sini lebih banyak sejarah yang dia bagi. So background dia, the history of our company can be traced back to 15 June 1986, 1986, when Kilang Getah Hock Guan, a partnership was established by Hock Lai together with his brother, namely Tak Bin, Ho Eng and Li Ti. Minta maaf kalau saya salah pronounce. Saya cuba pronounce dengan cara sebaiknya lah. Kilang Getah Hock Guan was initially involved in the processing of crepe rubber with initial production capacity of approximately 3,000 metric tons per year. The production of Kilang Getah Hock Guan was sold to the domestic market. So sejarahnya bermula 1986 lagi. On 3 July 1983, partnership acquired SFT, the company involved in trading of various graded crepe rubber and house grade block rubber, which were license granted by the MRB to purchase, store, sell, process and pack natural rubber for export. So daripada 1986 kemudian meningkat kepada 1989, ada acquisition. Kemudian ini dia punya milestone dia, 1996, tahun 2000, 2005, 2007. Dan juga sehinggalah 2008 yang dia bagi kat sini. So principal business activities. Our group through our subsidiaries is principally involved in processing of cup lump into block rubber. We own and operate a rubber processing business in Gemas, Negeri Sembilan, comprising 3 factories with total production floor space of approximately 319,000 square feet and the total production capacity of approximately 142,000 metric tons per year. Our group also trades blocks rubber based on type of block rubber specified by our customer. So syarikat ni dia proses cup lump, getah tu, panggil apa macam scrub ni getah tu, getah daripada lepas toreh tu dia keluar tu, cup lump, dan dia ditukar kepada block rubber. So kilang dia currently dia ada 3 di Gemas, Gemas Negeri Sembilan, dan juga dengan total production 142,000 metric tons setahun. Alright, so block rubber, kita nak tengok apa kegunaan block rubber.
Dan sebelum tu kita lihat proses dia. Okay, inilah macam mana proses penghasilan produk. So basically company ni terlibat dalam business products, iaitu penghasilan getah. Okay, so nampak kat sini daripada raw material, natural rubber, daripada kaplam ataupun latex, diproses. Kaplam, okay, dia ada dua, SMR dan juga premium grade block rubber yang dihasilkan. Okay, kemudian digunakan untuk apa? Downstreamnya untuk manufacturing, iaitu tires, vehicle parts and industrial products. Okay, so dua ni, SMR grade dengan premium grade block ni, untuk penghasilan tayar. Okay, sebenarnya dia dijual untuk apa? Vehicle manufacturer, assembler, industry machine manufacturer and user consumer. So sektor natural rubber pecah kepada dua, kaplam dan juga latex. So latex ni untuk penghasilan ni lah, mostly rubber glove, rubber product dan lain-lain. Untuk kaplam dia ada dua, iaitu SMR grade dan juga premium grade, bagi tujuan penghasilan tayar, basically untuk tayar dan juga vehicle parts dan juga industrial product. Okay, untuk business model, okay, so this is dia punya proses spesifik kepada company dia. Tadi tu pecahan untuk latex dan juga kaplam. Yang ini dia punya business dia untuk processing, satu lagi untuk trading. So dia company yang menghasilkan manufacturing dan sampaikan dia punya end products. Kemudian satu lagi company untuk penjualannya, untuk trading parts. So block rubber produced in our factory are sold directly to end users customer, majority of which are tire manufacturer. Okay, so main customer dia adalah daripada syarikat pengeluaran tayar, and also sold to international rubber trades. Ada juga syarikat yang dijual kepada syarikat yang melakukan trading. We also source block rubber for trading, which revenue contribute block rubber trading contribute to 0.2% and 4% revenue. Block rubber which are sourced from international rubber trades and or natural rubber processors for trading purpose are sold back to tire manufacturer. Okay. Kemudian apa lagi kita boleh nampak kat sini? So dua jenis kategori produknya, SMR grade dan juga premium grade block rubber. Bagi menghasilkan apa? Menghasilkan produk ni untuk menghasilkan tayar lah, basically untuk tayar manufacturing. So ni rupanya SMR grade tu, ni parameters dia anda boleh baca sendiri, the karakteristik apa semua, very details. Dan satu lagi on the premium grade block rubber. Okay, pada page ke 103 juga dibagi geographic and business segmentations. This one untuk daripada segi percentage, berapa yang dihasilkan SMR grade, berapa untuk premium grade. So SMR grade as of 2021 adalah 50%, untuk premium grade adalah 45.9%. Manakala trading segment adalah 4% saja. So basically the biggest datang daripada revenue contributor dia adalah datang daripada SMR grade, yang kedua daripada premium grade, tapi tak jauh beza lah, 45.9 dengan 50.1%. So trading hanya 4% saja. Okay, kita teruskan bawah ni, page ke 104, dia bagi kepada segmentation in term of country. Okay, business dia, okay, the breakdown of a group revenue segmentation by principal market is as follow. So banyaknya syarikat ataupun eksport, syarikat ni dia eksport keluar produk dia. Okay, basically 58.4% adalah untuk ekspor ke China, 18.8% untuk Hong Kong, 18.1% untuk Singapura, 4.6% untuk Taiwan, dan others 0.1% sahaja. So basically untuk pasaran ekspor saja hasil pengeluaran syarikat ni. Sebab 58, almost 60% dah pergi ke China. Hong Kong 18, Singapura 18, Taiwan 4.6. Okay, so 0.1 ni banyaklah, di Indonesia, Australia, Malaysia, Turkey, Poland, okay, dan lain-lain. Dah 0.1 je. So 58.4, basically majority customer dia datang daripada China. So more than half datang daripada pasaran China.
Okay, so page 105 dia bagi description of our business. This dia punya flow chart dia, penghasilan produk dia. Okay, ni cara-cara dia dengan lebih details dia bagi macam mana untuk menghasilkan dia punya produk. Okay, machinery dia bagi business overview. Alright, impact on group operation, prospect. Apa lagi tu nampak? Okay, competitive strength. Untuk syarikat ni, we have service history track record with over 35 years of experience. Okay, ni salah satu dia punya strength dia. We have an export-oriented business and long-standing relationship with our customers. So, kita nampak tadi pun memang business ni basically untuk pasaran ekspor. Dan dia kata dekat sini dah ada long-standing relationship dengan dia punya customer. The quality of our product is attested by our adherence and stringent quality control measures in our compliance to international recognized standard. We have developed maintain long-term business relationship with our suppliers of raw materials. Okay, yang ni long-term relationship dengan supplier untuk dia dapatkan raw material. Dan juga we have a technically strong and experienced management team. So ni dia punya management team dia. Okay, kemudian kita lihat lagi pada bahagian bawah ni. This is all dia punya certification yang dia ada. Sengit sikit. Anda boleh go through nanti. Kemudian saya nak tunjuk lagi apa bahagian bisnes dia. Regulatory, okay. Environment, governance. Okay, business strategies and prospect. Okay, so apa strategi dia? Yang pertama dia nak, we intend to optimize our production by increasing our total annual capacity to approximately 166,000 metric tons per year. Okay, so yang pertama dia nak increase in production dia. Kemudian we intend to increase profitability by reducing electricity expenses through the installation of solar panel. So dia nak install solar panel. Yang kedua, bagi mengurangkan cost elektrik. Yang ketiga, we intend to install and increase profitability by reducing diesel expenses through installation of biomass system. So dia nak tukar daripada diesel kepada biomass system. Itu yang ketiga. Yang keempat kat sini, in term of employee, total sekarang 255. Okay. So kalau dia nak increase dia punya production line, so of course dia akan ada pertambahan in term of dia punya workforce. Sebab ada new production line kan, so ada pertambahan employees. Okay. Alright, so kita go back page ke 20, 30. Kita pergi ke 30. Okay, ni tadi business strategy. Yang ni just summary. Kat bawah tadi dia punya more elaborations. Risk factor, okay, anda kena baca juga all the risk associated to this company. So antaranya of course dia punya ni memang depend on export market. Kemudian license yang ini granted by MRB. So dia ada juga regulator dia yang keluarkan license. Kemudian foreign exchange dia punya forex currency exchange ada risk juga dan lain-lain. Page ke-33, use of proceeds. So dekat sini kita boleh tahu apakah tujuan syarikat ni untuk go for listing. Yang pertama adalah untuk working capital. Okay, tujuannya. Cuma dekat sini dia tak ada tahu berapa lagi jumlah nak gunakan, berapa persen. Tapi yang kita tahu, yang pertama untuk working capital, kedua untuk repayment of bank borrowings, ketiga untuk installation of biomass system, dan keempat untuk listing expenses. So ada 1, 2, 3, 4 tujuan. Tapi untuk breakdown, kita nak tahu kat sini, repayment of bank contohnya. So apa tujuan dari repayment of bank tu? Kita pergi dekat bahagian bawah ni. Page 48. Okay.
Okay, this one untuk working capital, dia nak gunakan certain amount daripada proceed tu untuk apa? Purchase of raw materials dan juga untuk general administrative and daily operational expenses. So ini yang pertama, tujuan IPO. Kedua, untuk repayment of bank borrowings. Okay, so bank borrowing sebenarnya dia nak bayar untuk pertama, working capital requirement for purchase of new raw materials. Yang kedua, untuk installation of solar system. Okay, so tadi dia nampak dia punya strategi adalah untuk mengurangkan cost electricity dengan menggunakan solar system. So dia nak installation, of course ada cost lah kat sini, lebih kurang 6.2 juta digunakan untuk solar installation. So untuk bank borrowing ada lebih kurang 20 plus 6 juta. So dalam 26 ataupun 27 juta bagi tujuan pembayaran bank borrowing, almost 26 ataupun 27 million. Cuma berapa yang dia nak gunakan daripada proses IPO, iaitu kita kena tunggu dia punya updated version lah. Dia nak bagi tahu exactly berapa amount dia. Dan yang seterusnya untuk installation of dia punya biomass system. Okay, this one untuk listing expenses juga harus dibayar. Okay, kita kembali kat sini, page ke-34 on the financial operational highlights. So kat sini dia bagi kat data untuk 3 tahun daripada 2019 hingga 2021. Yang pertama, in term of revenue. Okay, so revenue dia banyak juga sebenarnya, 600 juta untuk tahun 2019, 636 juta. Menurun sedikit pada tahun 2020 pada 616 juta, manakala untuk tahun 2021 meningkat kembali kepada 768 juta. So latest financial year 2021 revenue-nya adalah 768 juta. So banyak sebenarnya. So no wonder dia masuk dalam main market lah. Profit after tax kat sini total 14 juta pada tahun 2019. Okay, berkurangan sedikit sebab revenue juga nampak berkurangan pada tahun 2020. So kepada 12 juta saja. Manakala untuk tahun 2021 melonjak kepada 34 juta. So this is berapa kali? 3 kali, almost 3 kali 2 point something times daripada 2020. Okay, so peningkatan yang cukup tinggi juga kat sini kepada 34.6 juta bagi tahun 2021 profit after tax. Okay, so company itu agak tinggi. But in term of margin, so company ni margin dia tak besar. Profit after tax margin around 4.5%. Okay, so nampak ada peningkatan lah daripada 2.3 turun kepada 2.1, kemudian naik kepada 4.5%. Profit after tax. So dia main kat volume kat sini. So lagi besar, so dia banyak lah. Sebab profit after margin dia, profit margin dia 4.5% saja. Dan in term of gearing ratio, 0.8 naik ke 1.0, turun kepada 0.9. So ada peningkatan dan juga penurunan kat situ. Okay, dividend policy, no inference should be made from okay. Our board intend to recommend and distribute distribution of at least 50% of annual audited consolidated profit after tax suitable to shareholder. Okay, so dia intend berhajat lah ni, dia belum confirm lagi. But of course dia subject kepada shareholder dan juga boardnya approval. So dia intend 50% daripada profit dia bagi balik kepada shareholder. Contohnya, ni bukan confirm lah. Kalau dia untung 34 juta, okay, so half of it dia akan bagi kepada shareholder balik in term of dividends. So 50% daripada profit after tax. Okay, page 36 I think kita dah cover tadi. Untuk pembahagian shares, timeline belum ada lagi. Okay, untuk date for listing dan sebagainya. This one on the eligibility, siapa yang boleh layak dapat dia punya IPO. Okay, alright, ini kita dah cover tadi. Alright, this one all the details berkenaan dengan dia punya top management dan juga board of directors. Kita go straight on the last part, iaitu page 152 on the independent market researcher oleh Smith Zender. Kita nak tengok pasaran ataupun prospek bagi rubber. Yang ini bagi kategori untuk penghasilan tayar. Kita nak tengok kat sini.
sebelum tu satu lagi page kalau saya tempat cover. Okay, ni saya ingat sikit, kita betulkan. This one on the major suppliers. Okay, so supplier untuk syarikat ni datang daripada mana? Ada beberapa yang besar, yang nampak kat sini, Tropicore International Group daripada Switzerland dan juga Belgium, untuk produk Kap Lam dan juga semi produce rubber 15% untuk tahun 2019. Okay, this one kita go straight into 2021. Masih sama, paling besar dia punya supplier adalah Tropicore International Group, 18.9%. Heavy-Sin Holding 17.4%, Olam International 16.9%, Ugim Sin Rubber 6.5%, R1 International 4.5%. Okay, so basically 64.2% supplier dia datang daripada overseas. So dia import dan juga export syarikat dia. So ada import dia punya raw material dia daripada Switzerland, Singapore, Malaysia dan juga ada Singapore. Malaysia ada 6.5 saja kat sini, 6.5%. So yang besar banyaknya dekat overseas, dia import untuk kategori Kap Lam dan juga semi processed rubber. Kemudian dari segi customer, okay, so customer base bagi syarikat ni, bagi syarikat Sengfong untuk tahun 2021 adalah yang paling besar Jiangsu General Science Technology dalam industri penghasilan tayar, tayar manufacturer, country-nya di China dengan 25.9%. So banyak main exportnya untuk ke syarikat ni. So R1 International, dia semua untuk trader daripada Singapore 80.1. Yang ni bukan penghasilan tayar, yang ni untuk trader. Dia trade tayar tu dia macam beli. Ketiga Shandong Xinhongjuan, harapnya betul saya sebut tu, juga tayar manufacturer dari China 15.6%. Westwater Group, tayar manufacturer daripada China dan juga Hong Kong, 13.3%. Dan Wanli Group, okay, Wanli macam biasa dengar juga, tayar manufacturer dari China dan juga Hong Kong, 11.4%. Okay, so basically banyaknya daripada 1, 2, 3 dan 4%, 4 country, biggest company datang daripada China. Okay, so 5 ni contributed 84.3%, okay, untuk dia punya group revenue dia. Right. So yang ni length of relationship quite some, dah lama juga, ada 12 tahun, ada 9 tahun, 4 tahun, 6 tahun dan juga 14 tahun. Okay, so dia bagi details kat sini. Kemudian barulah kita masuk kepada bahagian Independent Market Research by Smith Zander. So kita lihat kat sini apa dia nak cerita. So pertama dia bagi history berkenaan dengan the block rubber processing industry in Malaysia. Anda boleh baca kat sini all the types dan sebagainya. Di proses tadi kita dah tengok kat atas, industry performance and size. So untuk block rubber processing industry in Malaysia, compounded annual growth rate dia punya CAGR lah 4.6%. Daripada tahun 2019 hingga daripada 2018 hinggalah 2020, CAGR 4.6%. Cuma ada penurunan pada tahun 2020 due to 2019 ada penurunan in term of production ataupun penghasilan block rubber di Malaysia. Kemudian tapi untuk tahun 2020 dia naik kembali. Okay, 2019 ada penurunan sikit. Ini dalam bentuk data dia, production volume 1.38 million tons tahun 2018, turun 1.34 2019, naik kembali 1.51 pada tahun 2020. Ini untuk penghasilan seluruh Malaysia, pasaran Malaysia block rubber. Untuk pasaran ekspor block rubber Malaysia 2018 1.09 million tons, 1.04 2019, betul naik balik 1.09 tahun 2020. So lebih kurang balik tahun 2018 ekspor. Malaysia top 10 block rubber export destination. Okay, so basically the biggest export untuk pasaran block rubber adalah ke pasaran China, iaitu 73.22%. Okay, more than 70% pergi ke China. So yang lain-lain ni just
kecil saja. Germany kecil 5.32, um, kemudian India 3.32%, UAE 2.5 dan lain-lain lah. Okay. So China is the ni lah, masih major export country bagi penghasilan block rubber. Okay, yang bawah ni dia bagi price fluctuations untuk harga getah. SMR dia ada beberapa jenis SMR. Kemudian key demand driver risks and challenges. Okay. The demand for block rubber as raw material for tires drive the block rubber processing industry. Okay, so approximately 70% of global natural rubber is used for tire manufacturing. So sebenarnya getah 70% di pasaran dunia dihasilkan untuk membuat tayar. So besar sebenarnya pasaran tayar bagi getah. So of course mungkin yang lebih tu untuk glove lah. Tapi the big chunk untuk rubber ni yang kita hasilkan daripada getah apa semua ni untuk penghasilan tayar. Okay. Okay, so sekarang tak langsung bila dah tu dia affect pasaran otomotif lah sebab tayar ni banyak digunakan dalam industri otomotif. So banyak juga bergantung kepada prestasi sektor otomotif dunia. Okay. Kat bawah ni dia bagi top 10 vehicle producing countries tahun 2020. Yang paling banyak penghasilan vehicles adalah masih China juga, 25.23 juta units kereta dihasilkan tahun 2020. Hui, banyak betul 25 juta kereta US hanya 8.82 juta, Japan 8.0 juta, Germany ini BMW, Mercedes semua dah 3.74 juta. China 25 juta setahun dihasilkan. Okay, paling banyak kat dunia. Manakala global vehicle productions ada kenaikan dan penurunan. Okay, so yang kita nampak penurunan 2019 ada drop, 2020 pun ada drop, 2021 forecasted kat sini nampak ada peningkatan dan 2022 kembali meningkat dan seterusnya nampak untuk forecast dia nampak ada peningkatan lah dari segi vehicle production. Ini untuk kereta baru. So nampak lah kalau kereta baru of course lah dia perlukan tayar. Unless mungkin kereta tu terbang ke kan, mungkin dia tak ada tayar lah. Tapi untuk kereta baru mesti guna tayar. So but bagi saya tayar ni bukan kereta baru je pakai kan. So kita dah guna kereta ni dah ada tear dia lah kan. Mestilah lepas setahun atau 2 tahun tu kita kena tukar tayar. So yang ni dia punya research dia based on the new car production. So kereta baru automatic kena ada 4 tayar minimum. Kalau yang ada tayar spare mungkin ada 5 tayar lah. So itu dia punya ni. So kereta yang ini penghasilan kereta So kita kalau nak kira estimate tu kena darab lah. Kereta tu satu kita ada 4 tayar minimum. Kalau yang lebih advance kalau tanpa ambil spek tinggi sikit dia ada spare tayar kan. So ada 5. But jangan lupa juga kereta yang existing ni perlu tukar tayar juga. Okay, so on top of new production, kereta lama pun masih memerlukan tayar baru. Bukan tayar celup lah, tayar baru. So kita cerita pasal tayar baru lah So yang dalam research ni saya baca tadi dia mostly on dia lihat kepada new production lah. Sebab tu dia kira kat sini production kereta tahun 2020 ada juga untuk global production bagi tahun 2018 hingga 2025 yang forecasted. Alright. Okay, so block rubber made from natural rubber cannot be completely replaced by synthetic rubber. Okay. So of course ada competition dari segi synthetic rubber, tapi dia masih tak boleh compare apple to apple lah dengan natural rubber. Kemudian apa lagi perkara berkaitan contohnya quantitative international government information to encourage welfare of stakeholder in the rubber industry. Okay. Ni apa I think benda yang kita perlu concern jugalah sebab pendapatan penurunan getah daripada Malaysia itu juga kena diambil kira sebab waktu getah jatuh memang kesian juga dekat mereka ni penurunan getah ni sebab getah rendah so memang jual harga murah macam tu. Okay. So government ada juga inisiatif dia mana dia
dia macam top up lah berapa harga tu untuk dibayar kepada peneropa getah. Tapi untuk syarikat Sembcorp ni, kita nampak tadi majoriti daripada dia punya raw materials datang daripada overseas. Dalam dua negara. So Malaysia just berapa persen saja. Okay. Yang lain-lain dekat sini, okay, supply of Kaplam. So Malaysia untuk 2020 sebenarnya banyak import Kaplam ni. Penghasilan hanya 0.48 juta million juta tons. Sebenarnya 0.64 tu datang daripada import daripada negara luar. Majority top 5 country of origin imported Kaplan datang dari mana? Ivory Coast. Surprisingly saya pun tak tahu. Mungkin labor cost murah ke dan sebagainya. So ada juga kat sini sebenarnya datang daripada Ivory Coast, 61.43%. Kemudian followed by Philippines dan juga Thailand, kemudian the rest of the world lah. Okay. So Ivory Coast antara kita punya import Kaplam. Sebab Malaysia pun mungkin tak banyak dah ladang getah ataupun tak cukup nak cater untuk demand. So sebenarnya kita banyak import. Okay. Competitive overview on key industry player di Malaysia bagi block rubber. So ni just focus on the block rubber processing industry. Kriteria pemilihan dia adalah yang pertama, dia mestilah syarikat tu dalam block rubber processing company registered with Malaysia Rubber Board, MRB. Company involved in the processing of Kaplam in SMR grade and customized grade block rubber, and companies with recorded more than 100 million revenue based on their respective latest available information. So ini kriteria untuk diletakkan sebagai comparison. Okay. Of course ada banyak lagi syarikat dekat Malaysia ni yang operate, tapi yang ni dia ambil based on these 3 kriteria. So lebih daripada 1 juta revenue, terlibat dalam Kaplam untuk SMR grade dan juga customized grade, dan juga dia berdaftar dengan Malaysia Rubber Board. So Sembcorp kat atas kali ni, okay, so ni produk dia, kemudian ini tarikh financial yang available, kemudian kat bawah ni on the revenue, gross profit in percentage, kemudian ini profit after tax, dan ni profit after tax percentage. So kalau kita lihat kat sini in term of revenue, so Sembcorp sebenarnya paling tinggi lah, paling banyak as compared to all the competitor kat sini. Anda boleh tengok nama-nama dia, Tiong Wat, FGV, Mardek, Senghin Rubber, Hokhin dan lain-lain. Okay, banyak juga dia bagi kat sini comparison. But in term revenue, Sembcorp paling besar. Okay, 768 juta. Manakala profit after tax, kalau profit after tax, I think Sembcorp juga paling besar kat sini in term of competition. Okay, 34. Cuma ada satu kat sini, Kota Trading, Ko Sdn Bhd, dia untung 102 juta. Dia punya revenue 133, dia untung 120.18 juta. 100 juta untung. Nampak macam paling tinggi kan? Okay, tapi kita kena tengok notes. Okay, kita baca notes betul-betul. Dan kenapa dia boleh untung sampai 102 juta. So notes nombor 5, profit after tax recorded was higher than gross profit mainly due to disposal of investment properties. Okay, so sebenarnya dia ada penjualan dia punya property lah dekat Kota Trading ni. So that's why dia punya profit tu tinggi betul 102 juta. So mungkin tak valid juga data ni, sebab yang ni semua profit after tax based on business saja, bukan yang ada disposal of asset dan sebagainya. Okay, so kalau in kita mungkin exclude dia punya disposal tu, okay, mungkin tak sebanyak itulah, sebab dia punya gross profit margin ni 0.54% saja sebenarnya. Okay, yang ni gross profit margin 9.62. Untuk profit after tax margin paling besar juga Sembcorp, okay, bila exclude yang quarter tadi ni, quarter trading, sebab yang ni ada disposal of asset tadi. Okay, so yang ni paling tinggi 4.51%. So basically dia punya industri ni profit margin dia tak besar mana so dia kena main kat volume. Okay, so itu beberapa comparison syarikat-syarikat yang ada di Malaysia. Kemudian ke bawah ni dia bagi Thailand, Indonesia dan Vietnam as the top 3 global exporter of block rubber. Okay, so selain Malaysia, actually Thailand, Indonesia dengan Vietnam adalah antara yang banyak juga.
Kat sini saya tak boleh nak bezakan warna sebab dia punya report ni dia bagi black and white. So Malaysia kita nampak lah yang paling gelap ni. Cuma yang lagi dua ni mungkin Thailand paling banyak, Indonesia kedua, Vietnam ketiga. So Malaysia sebenarnya sikit 1.09. Paling sikit antara tiga ni. So paling banyak Thailand, followed by Indonesia dan juga Vietnam. Okay, now this one Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Okay. Outlook on prospect. Okay, I think this is the last part. The block rubber processing industry in Malaysia, as represented by the production volume of block rubber, declined slightly from 1.38 million tons to 1.34 million tons in 2019, but improved 1.5 million tons in 2020. Okay, so tadi kita tengok CAGR dah 4.60%. Similar to production trend, the export volume of block rubber decreased slightly from 1.9 kepada 1.04, but improved 1.09. The rate of recovery in export volume in 2020 was relatively lower than recovery in production volume due to temporary global slowdown in the manufacturing of tyre and vehicle parts. Approximately 70%, okay, digunakan untuk ni tyre manufacturing. Hence, block rubber as one of the main raw materials for tyre manufacturing is driven by the automotive industry. As the economic gradual recovery from the impact of COVID-19 pandemic with the uplifted of lockdown measures, consumer sentiment and purchasing power is expected to improve. The world vehicle sector is expected to grow with the increase in vehicle production from 77 million units in 2020 to 105 million units in 2025 and a CAGR of 6.4%. Okay, so CAGR dia lebih kurang sama tadi. Yang ni 4.6, yang ni 6.4 terbalik. Supported by the stimulus introduced by various government, with increased number of vehicles produced and sold, as well as replacement of worn out tyre during the vehicle maintenance, the demand for tyre increase, which drive the rubber processing industry. Okay, so this is dia punya outlook and prospect bagi pasaran block rubber. Okay, mungkin kita tertanya-tanya kan, Melissa, kita pun tak tahu sektor tu macam mana, apa prospek dan sebagainya. So daripada IMR ni kita boleh dapat insight berkenaan dengan outlook dan juga dia punya prospek. Okay, so that's all untuk prospektus IPO bagi Sembcorp Holding Berhad. Dan sebelum saya akhiri, okay, so saya ingin kongsikan kepada anda salah satu bentuk private mandates. Okay, so ada special sikit private mandate ni because this private mandate dia tak spesifik kepada unit trust ataupun saham ataupun ETF dan sebagainya, because this private mandates, it combines, okay, all investment yang sesuai. Okay, so meaning, okay, kita tengok kat bahagian investment strategies, private mandate ni dia combine saham, okay, dia combine unit trust, dia combine fixed income, dia combine juga money markets. Okay, so fund manager dia ada flexibility sebab kita bagi mandate kat dia, so you manage lah mana yang sesuai, sama ada you nak beli saham ke, you nak beli unit trust ke, you nak switch at any time between these two ke, it's up to you. But kita give the mandates kepada fund manager dengan lebih banyak flexibility. Sebab kalau sebelum ni kalau kita private mandate dalam blue chip, so blue chip tak banyak lah, yang dalam index sahaja 30, dan kalau syariah tu less than 30 counters. But this mandate kita bagi dia boleh masuk sama ada blue chips ke, dia masuk small cap ke, medium cap ke, even Ace market pun dia boleh masuk. Dan tidak lupa juga pasaran IPO, which is the primary markets juga. Kita bagi mandates, you boleh whichever IPO yang rasa sesuai, you boleh kita bagi mandate dia, you investkan untuk pihak clients. Okay, so pihak klien tak perlu nak apply IPO ke, MITI ke dan sebagainya. So let the fund manager buat analisis, buat kajian, so dia investkan IPO mana yang nak masuk, berapa banyak nak masuk dan sebagainya. Okay, so nampak kat sini untuk investment strategies. A large portion of the portfolio will wait for niche opportunities in the market, such as market anomaly, share placement discount, market inefficiency, general offer, right entertainment discount, IPO placement opportunities, etc. Okay, so cara dia nak melabur mandate sini ada pelbagai flexibilities. Bukan hanya terhad kepada pasaran secondary market saja. Okay, kalau ada entertainment, ada right entertainment, ada placement dan sebagainya. So fund manager dia ada flexibility, dan juga kita dah bagi mandates untuk dia execute up to dia punya discretionary lah, sama ada mungkin dia rasa bagus atau tidak bagus. Okay, so sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan private mandate ni, anda boleh hubungi saya, sama ada boleh PM ataupun boleh klik link yang saya sediakan untuk dapatkan penjelasan
dengan lebih lanjut. Okay, so thank you so much kepada anda join pada hari ini, dan jutaan terima kasih kepada anda yang dah kongsikan kepada rakan-rakan anda sama ada di Facebook, di WhatsApp ataupun di Telegram. Thank you so much. Saya hargainya. Okay, dan mudah-mudahan anda mendapat manfaat sama-sama dengan saya, iaitu kita mendapat manfaat ilmu yang dipanggil bermanfaat sebagai ganjaran pahala yang berkekalan, insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.